Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya lagi untuk sesi bagi chapter yang ketiga, iaitu sistem persamaan linear ataupun system of linear equations. Yang mana part yang ketiga ni kita nak bincang mengikut silibus yang KSSM yang terkini, iaitu 3.1 dan juga 3.2. Iaitu 3.1, baik. 3.1 adalah menceritakan tentang persamaan linear bagi 3 pemboleh ubah yang saya pernah terangkan sebelum ni. Manakala 3.2 pula menerangkan tentang sistem persamaan linear bagi satu persamaan linear dan satu lagi adalah persamaan yang tak linear ataupun bukan linear. Okay, so saya nak pelajar boleh lihat di skrin. Kita sambung di sini, iaitu saya nak menerangkan sedikit bagi 3.1 ni, iaitu saya tulis sini 3.1 ni menerangkan tentang sistem persamaan linear. Okay, yang melibatkan 3 pemboleh ubah. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, cerita 3.1 ni saya tunjukkan sedikit bagaimana rupa 3 pemboleh ubah berkenaan. Okey, di sini, iaitu apa itu 3 pemboleh ubah. 3 pemboleh ubah ataupun 3 variables dalam kotak ini, maksudnya kalau saya ada variable x, pemboleh ubah x, saya tebalkan sikit, pemboleh ubah x sebagai contoh, kita ada boleh ada y dan juga z. So ini yang dimaksudkan dengan 3 pemboleh ubah. Itu. Jadi para pelajar tak perlu risau sangat dengan 3 pemboleh ubah. Kaedahnya adalah sama. Kalau dah sebut sistem persamaan linear menggunakan kaedah persamaan serentak, maka boleh guna mana-mana cara, sama ada penghapusan ataupun penggantian seperti yang saya demonstrate pada part 1 dan part yang kedua. Baik, so kat sini saya ambil di bahagian textbook. Di bahagian textbook ada tertera muka surat, boleh tengok textbook ya, muka surat 74. Okey, yang mana ada tertera example yang kedua. Okey, ataupun contoh yang kedua. Baik, so pada example yang kedua ni kita merujuk pada soalan, yang mana soalan ini, kejap ya, ada menyebut tentang ni soalannya. Okey, saya pindahkan ke sini. Mungkin besar sikit ni. Tu dia soalannya. Baik, saya kecilkan sedikit. Okey, boleh lihat di textbook berkenaan. Nah, kita ada 3 variable yang dimasukkan dekat sini. Kalau pelajar boleh lihat, kita ada x, kita ada y dan kita ada z, betul? Sama dengan negatif 10. Kita ada x, y dan z sama dengan 0. Kita ada negatif x, y dan z sama dengan 17. Maka apa yang kita nak belajar di sini ialah kita nak belajar bagaimana untuk mendapatkan x, y dan z. Now, sebelum saya nak mula ni, saya nak bertanya sedikit pada pelajar semua. Adakah pelajar memahami apa itu tujuan bagi persamaan serentak pada zaman muda-muda dulu, masa tingkatan 3, tingkatan 2 dengan tingkatan 1, iaitu ketika lower form. Persamaan serentak ni sebenarnya fungsi dia untuk apa? Mula kita macam untuk apa? So, persamaan serentak adalah berfungsi untuk mencari titik persilangan bagi graf. Kalau lihat di textbook muka surat 75, ada tertera
pelbagai QR code dan boleh lihat di software itu boleh gambarkan 2-3 graf yang bersilang pada paksi yang sama, dan persilangan itu adalah titik persilangan itulah yang kita cari menggunakan sistem persamaan linear. Jadi saya nak demonstrate semula di sini. Okay. Nah, untuk kaedahnya saya rasa sangat mudah, tak perlu kita komplekskan. Saya akan tunjukkan di sini menggunakan kaedah penghapusan. So saya tulis dulu. Saya menggunakan kaedah elimination. Mohon maaf ya sekiranya tulisan saya tidak begitu cantik gitu. Tapi saya rasa asalkan boleh baca dan pelajar boleh faham dengan baik. Baik. Penghapusan. Baik. Dekat sini tugas kita detect dulu, cuba check dulu yang mana satu yang kita kata yang mungkin sama. Ada tak nilai dari segi sebutannya sama? 4x, 2x, negatif x berlainan, 3y, y dan 2y berlainan, z, 3z dan 5z berlainan. Maka dalam kes ini kita terpaksa menjadikan equation yang ini sebagai equation pertama dulu. Okay. Yang ini pula equation kedua dan ini equation ketiga. Now, apa yang kita boleh buat pada bahagian ini ialah saya memilih untuk menyamakan equation pertama dan equation kedua pada huruf x. Contohnya, supaya saya boleh hapuskan x. Sebut perkataan hapuskan x macam ganas bunyi kan. Hapuskan x. Okay, so apa kita nak buat dengan hapuskan x? So target saya ialah mereka ni mesti sama. Yang saya highlight itu. Jadi dekat sini 2 ni tidak sama dengan 4. Maka saya nak jadikan 2 ni sama dengan 4 seperti yang kita belajar pada part yang sebelum ini. Okay, bahagian yang sebelum ni di YouTube saya dah penjelaskan. Jadi saya tulis kat sini, saya tulis 2. Okay, saya darabkan dengan 2 supaya apa? Supaya dia menjadi 4x. Okay, dia akan jadi macam ni. 4x tambah 2y tambah 6z. Okay. Sama dengan kosong darab 2 jadilah kosong juga. Okay, apa yang kita nak buat dengan persamaan ini, kita namakan dia sebagai persamaan yang keempat. Okay, ini kaedah yang saya selesa. Jadi saya tunjuklah kepada pelajar. Baik, kaedah ini apabila dah selesai satu equation, kita dah tubuhkan satu equation, maka kita namakan dia dengan nama baru. Okay. So seakan-akan dekat sini saya tandakan sikit, saya pilih color lain, warna merah. Saya dah pun selesai menggunakan equation yang kedua ni sebab dia dah bertukar. Saya pangkalkan dulu sebagai tanda bahawa saya dah guna dia. Nah, partner yang saya nak uruskan adalah dengan equation 4 ni dengan equation yang pertama. Betul. Maka saya tengok dahulu di bahagian ini yang telah sama ini, sebutan yang telah sama ini, mereka mempunyai nilai positif bagi kedua-duanya. Maka seperti dalam bahagian 1 saya telah menerangkan bahawa sekiranya sama, kita tolakkan saja. Untuk malas nak berfikir dengan lama sampai 15 minit fikir siapa nak tolak siapa, ambil je equation yang atas iaitu equation 1. Okay, equation 1 tolakkan dengan equation 4. Tak payah fikir dah. Iaitu bukan equation 1. Equation yalah 1 dan juga 4 2 kita dah tak tengok So 1 dengan 4. Jadi saya pun tengok jari palsu saya ni, tangan palsu ni, 4x tolak 4x jadilah kosong. Negatif 3y tolak dengan 2y. Saya tulis dahulu. Okay, negatif 3y tolakkan dengan 2y. Okay, kemudiannya sambung z tambah z, iaitu positif z.
minus 6z ataupun tolak 6z. Saya tulis sama dengan itu saya dah tegur dah dekat video yang sebelum ni. Kalau dah equal tu takkan nak tolak equal sign tolak equal sign dapat apa? Mesti dah dapat sama dengan juga kan. So tak payahlah tulis Okay, so negatif 10 tolak kosong. Okay, saya tulis juga di sini sebagai memudahkan pelajar memahami penerangan saya. Baik, jadi kita mudahkan. Negatif 3y tolak 2y rasanya tak payahlah pakai kalkulator. Congak saja. Okay. So z tolak 6z dapat negatif 5z. Sama dengan negatif 10 tolak kosong adalah negatif 10. Oi. Dia tertekan button di sini. Maaf. Okay, so saya tulis mula. Untuk perkara biasa dalam menggunakan digital classroom seperti ini. Okay, so dapat negatif 10. Saya namakan dia sebagai persamaan yang kelima. Cikgu, 5 persamaan banyaknya. Tak apa, itu biasa tu. 5 persamaan kita fokus saja kepada persamaan yang kita nak. Baik. Kalau tengok strategi saya memfokuskan kepada di bahagian ini. Cuba tengok ni. Kita ada y. Oh, kecil sangat. Okay, kita ada y. Jadi saya tanda y. Dan juga z. Maka saya cuba dapatkan lagi satu equation yang mempunyai y dan z. Kalau boleh. Satu lagi persamaan yang mempunyai y dan z. Okay. Saya dah guna persamaan 1 dan persamaan 2. Okay. Why not saya ambil lagi pasangan yang lain. Contohnya saya kata pasangan 2 dengan pasangan 3. Okay, contohnya pasangan 2 dengan pasangan 3 ni. Saya ambil. Okay, berapa jam saya tulis di bawah ni. Okay, apa yang nak buat pasangan 2 dengan pasangan 3. Saya nampak di pasangan 2. Tengok tangan saya ni. Pasangan nombor 2. Equation yang kedua. 2x ni dengan negatif x ni. Mereka mempunyai perbezaan. Jadi, kita boleh jadikan negatif x ni sama dengan 2x. Jadi, saya kata, saya kekalkan negatif tu. Saya hanya darabkan dengan 2 pada semua bahagian ni. Darab 2, darab 2, darab 2 dan darab 2 pada persamaan ketiga. Maka saya tulis di bawah ini. Okay. Saya guna color lain lah. Color biru. Okay. Nah, persamaan yang ketiga ni. Saya tulis di sini. Saya darabkan dia dengan 2. Okay, apa jadi? Negatif x darab dengan 2. Di sini pelajar Negatif x darab dengan 2. Maka kita akan dapat negatif 2x. Okay. Tambah 2y kita akan dapat positif 4y. Tolak 5z kita akan dapat negatif 10z. Macam tu. Sama dengan 17 kali 2 kita akan dapat 34. Nice. Baik, saya namakan ni sebagai equation yang ke-6. Senang saya nak detect equation mana nanti. Okay. So, apa kita nak buat ialah kita sedang memfokuskan kepada equation 6 dan 2. Disebabkan 2x dengan negatif 2x, maka yang terbaik, saya dah ajar tempoh hari, kalau satunya positif, mereka nombor yang sama, satu lagi negatif, maka kita kena tambahkan. Tambahkan saja. Okey, tambahkan. Baik, so saya pun ambil equation 6. Saya tulis tambahkan dengan equation yang kedua. Okay, equation 6 tambahkan dengan equation yang kedua. Okay. Okay, so equation 6. Oh, dia marah tu. Equation 6 tambahkan dengan equation yang kedua. Maka saya pun tengok semula di bahagian ini. Saya zoom out sikit ya. So di bahagian ini kita punya fokus equation 6 dan equation 2. Now equation 6 negatif 2x dengan 2x kita tambahkan. Maka dia akan jadi kosong.
positif Y tambahkan dengan positif 4Y akan jadi 5Y. Jadi saya tulis di sini. Positif 5Y. Kalau dah cepat, kita boleh terus. Okey, kemudiannya positif 3Z tambahkan dengan negatif 10Z. Boleh nampak? Ulang suara. Positif 3Z tambahkan dengan negatif 10Z. So, jadilah dia negatif 7Z. Okey, kemudiannya kosong tambahkan dengan 34. Jadilah dia positif 34. Okey, saya namakan dia sebagai equation yang ke-7. Baik, apa yang saya nak buat dengan equation yang ke-7 dan yang ke-5, dua-dua ni yang saya highlightkan ni, sila lihat di sini. Yang ke-5 dan equation yang ke-7. Nah, kita boleh gabung dia untuk menyelesaikan bagi mendapatkan salah satu nilai Y atau nilai Z. That's why saya mula gerak tadi, saya pastikan pasangan pertama yang saya cuba eliminate untuk dapatkan Y ataupun dalam kes ini eliminate X untuk dapatkan Y dan Z. Bagi pasangan yang kedua pun saya buat perkara yang sama, iaitu saya pastikan bahawa saya dapat Y dan juga Z dengan memansuhkan ataupun memusnahkan, menghapuskan nilai X. Cuma pasangan mereka berbeza. Baik, saya gerakkan di sini. Apa yang saya boleh buat? Mata saya pun bulat besar. Nampaklah ada orang yang sama, cuma berbeza dari segi sign. 1 dan 2. Di sini. Saya kecilkan sedikit. Okey. Jadi cantiknya apabila mereka mempunyai sign yang berbeza, iaitu satu positif, kita belajar tadi, satu lagi negatif. Apa kita kena buat? Kerja sama, bukan. Kena tambah Baik. So tambah je. Oh, tak lawak Okey, so kita tambah saja dua ni. Apa yang kita boleh buat? Saya dah besarkan. Kita tambahkan equation 5 dan equation 7. Jadi saya tulis kat sini equation 5. Saya ambil je yang atas, equation 5. Tambahkan dengan equation 7. Okey. Jadi saya tulis semula, tengok tangan saya ni. Negatif 5Y tambah 5Y jadi kosong. Alhamdulillah hilang. So, negatif 5Z tambahkan dengan negatif 7Z. Kita akan dapat berapa? So, negatif 12Z. Manakala negatif 10 tambahkan dengan 34. Maka kita akan dapat positif 24. Therefore, Z sama dengan 24 divided by negative 12 and Z is equivalent to negative 2. So, boleh semak di textbook berkenaan Z anda akan peroleh negative 2. Okay, sama Baik, so apa yang kita nak gerak lagi? Nah, bila dah dapat Z, jangan pergi ke equation lain. Tengok lagi equation yang sama, 5 atau 7. Jangan saya highlightkan. Yang warna biru ni, bagi nampak sikit. 5 dengan 7 ni. Fokuskan. So, masuk mana? Kita boleh masukkan Z tu ke dalam negatif 2 ini, ke dalam Z sama ada equation ke-5 atau equation ke-7. Jadi, saya malah nak fikir, saya tengok yang dekat saja. Dekat situ ada 7 kan, equation ke-7. Maka saya pun sambung dengan equation ke-7. Maaf, ruang agak sempit, jadi saya sambung di tepi ni. Okey, so apa yang saya nak buat ialah saya masukkan Z itu, saya substitute Z. Okey. Z equals to negative 2 into 7 ke dalam 7. Okay, ini sebagai nota saja. Bahasa Melayunya gantikan, masukkan Z sama dengan negatif 2 ke dalam 7. Okey, kepada 7 atau ke dalam 7. Baik, apa akan jadi ialah 5 Y. Okey, saya risau takut ada yang tak nampak. Saya zoomkan sedikit. So, 5Y tolak dengan 7
darabkan dengan negatif 2. Awak akan perolehi sama dengan 34. Maka kemaskan 5y tambah 14 sama dengan 34. Maka 5y sama dengan 20. So, pelajar mungkin tak perasan saya gerakkan ni. Hanya saya dah uruskan dia. Dia dah berada di kiri dengan tolak 34 tu. 34 tolak 14. Maka y sama dengan 20 bahagikan dengan 5 sama dengan 4. So, kita dah ada dua nilai. Okay, saya highlightkan. Satu z sama dengan negatif 2 dan satu lagi ialah y sama dengan 4. Nah, apa yang saya boleh buat pada ni, saya sambung ke bahagian seterusnya, iaitu saya nampak di mana-mana saja equation. Saya zoom out ni. Kalau pelajar boleh lihat di sini, kita ada equation yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang mana-mana equation 1, 2, 3 dan 4 ni, kita boleh masukkan semula nilai y dan juga z supaya kita boleh dapat pasangan dia yang ketiga, iaitu x. Saya tengok yang mungkin senang sikit nak kira, mungkinlah saya nampak yang ketiga ataupun yang kedua. Jadi saya ambil equation yang kedua. Okey. Saya tulis kat sini sekejap. Okey, iaitu 2x. Saya tulis di sini. 2x tambah y tambah 3z dengan kosong kan. Kita buat magic sikit dengan Microsoft OneNote ni. Sangat bagus kan. Microsoft sangat bantu. Kita pergi ke page yang berikutnya. Saya post saja kat sini. Tanpa je. Okey. Mana tanpa? Baik. Saya susun sikit bagi kemas. Nah, page yang sebelum ni saya ada nilai z sama dengan negatif 2 dan y sama dengan 4. Tu boleh ingat lah. Okey, saya tulis kat sini z sama dengan 2. Ada satu nilai. Z equals to negative 2 and y equals to 4. Okey, baik. So, apa kita nak buat ialah kita nak substitute dia dekat equation yang kedua ni. Okey, ni equation kedua tadi kan. Ya, saya nak substitute dia. Bagi budak cantik sikit. Kejap Okey. So, apa yang saya nak buat? Saya nak substitute dia. Maka, saya pilih pen color lain sekejap. Maksudnya, Z ini akan dimasukkan ke dalam Z ini. Gitu. Dan Y ini pula akan dimasukkan ke dalam Y. Maka, dia akan jadi macam ni. 2x. Okey. Plus 4. Ganti dia. Plus 3 times negative 2. Okey. 2x tambah 4 tambah 3 dalam negatif 2 sama dengan 0. Maka 2x. Okey, saya lajakkan sikit. 2x tambah dengan 4 tambah. Okey, tambah dengan, kat belah saya tulis negatif 6 sama dengan 0. Okey, maka 2x tolak 2 sama dengan 0. 2x dia merajuk betul ni. Saya senangkan sedikit. So 2x sama dengan 2. Maka x. Maka x sama dengan 2 bahagi 2. Iaitu 1. Saya tak tahu kenapa ni. Sistem dia mungkin ada sikit. Okey, so dapatlah x sama dengan 1. Baik, so apa kita nak buat pada kesemua ni? Saya ambil satu pen ni, warna hijau. Saya buat nak panah kat sini. Pun pen warna hijau. Kita tulislah sikit bagi kemas. Okey, iaitu x sama dengan 1.
X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 1. Alhamdulillah. Okey. So, kalau kita tengok teknik penghapusan ini pada awal-awalnya kita dah pun buat dan lari sedikit teknik penghapusan ni. So, yang mana apabila kita uruskan tadi pada sesi yang awal tadi tu menyebabkan kita nampak dia dapatkan nilai X dan Z tu dengan baik lah. Nilai Y dan Z tu dengan baik. Dan kemudiannya baru yang terakhir saya cari nilai X. Untuk dapatkan nilai X tu memerlukan pasangan Y dan Z sahaja pada persamaan yang sebelum ni. So saya mohon maaf, nanti saya akan susun semula notes ini, bagi kemas, dan saya akan share pada pelajar-pelajar ya. Itu sahaja untuk part yang ketiga di bahagian sistem persamaan linear. 3 boleh ubah menggunakan teknik penghapusan.